jumpa, terus tembak. Peraturan syarat. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kata yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Tadi Besut telah buat satu kenyataan yang amat mengelirukan dan salah. Dia katakan pembunuhan anjing itu boleh dijustifikasi. Tuan Dipertua, menurut Seksyen 291A Akta Kebijakan Haiwan 2015, tak boleh bunuh anjing macam tu, mesti ikut SOP. Walaupun itu anjing liar, mesti tangkap secara berhemah. Tak boleh cederakan anjing itu. Jadi jangan cakap ini boleh dijustifikasi. Walaupun anjing itu liar, tapi itu bukan anjing liar. Saya nak bagi tahu. Itu anjing ada yang penjaganya. Mana boleh buat macam tu? Jadi sila tarik balik. Ini tak ada apa-apa yang boleh dijustifikasi. Saya saja mengganggu. Saya kata. Bukan, ini Akta Kebajikan Haiwan. Ini law. Tadi cakap boleh, tak boleh justifikasi. Apa-apa pun tak boleh justifikasi untuk bunuh anjing. Kita dah ikut prosedur. You jangan cakap mana boleh bunuh anjing macam tu? Besut. 372. Ini telah melanggar undang-undang. Mana boleh? Besut saya jagi. Besut ahli parlimen. Yang tak faham. Besut ahli parlimen kena pertahankan undang-undang negara. Apa justifikasinya? Mana boleh buat? Tak boleh buat macam tu. Besut saya bagi penjelasan. Ini memang salah. Salah di segi undang-undang. Tak boleh bunuh. Tak boleh pergi bunuh. ke Besut, minta lesen. Besut. Kita ada keluarkan lesen. Undang-undang kecil ada. Betul. Kalau tak ada lesen boleh tangkap, tak boleh bunuh. Besut. Balik baca undang-undang Akta Kebajikan Haiwan 2015. Okey. 372 ni. Semua duduk. Kecuali saya. Semua duduk. Saya berbahas ni. Termasuk Besut. Duduk. Ni nak sampai ni. Yang pertama ialah berkenaan dengan isu pengkelasan kategori T15, ya, yang menjadi persoalan sekarang. Jadi saya nampak kerajaan masih terkia-kia lagi, ya, masih lagi dalam kajian, ya, memastikan penyasaran subsidi terutamanya. Dan persoalan saya di sini, apakah sebenarnya status terkini tentang sistem padu? Ya? Mengapa tidak perkara ini, pengkelasan T15 tidak dirujuk, ya, kepada sistem padu untuk menyelesaikan secara tuntas, ya? Dan saya lihat kos pembangunan dan operasi sistem padu ni dah mencecah 85 juta. Jadi adakah pengkelasan T15 nanti juga akan memakan belanja yang sama? Mungkin 85 atau 90 juta atau sebagainya. Yang ini akan menggunakan duit kerajaan. Jadi saya tak nampaklah, ya, sistem padu yang selama dibuat, melainkan menteri dia lah yang cakap sembang, dipanggil sembang padu. Jadi seterusnya saya ingin menyentuh kepada tentang isu kenaikan gaji minimum ni. Ya. Persoalan yang pertama saya, adakah pekerja asing juga terlibat dalam kenaikan gaji tersebut? Ya. Jadi kita sedar bahawa kenaikan gaji ini adalah tidak seimbang sebenarnya. Ya, dengan situasi semasa yang dihadapi oleh pekerja dan juga majikan, terutamanya pada mereka dalam sektor swasta dan juga peniaga-peniaga kecil dan juga yang sederhana. Jadi saya ingin bertanya, sama dengan kenaikan 200 ini ketimbang 200, mampu memberi nafas lega kepada rakyat yang sedang berperang dengan kenaikan kos sara hidup yang kita ketahui semua, ya? Apakah nasib mereka yang terutama yang tinggal di bandar, ya? Sama ada mereka mampu untuk survive dan juga sustain. Jadi berkenaan dengan majikan pula, ya, kalau saya bagi analogi, katalah sesebuah syarikat tu ada 1,000 orang pekerja, benar kenaikan 1,007 bermakna 200,000 sebulan dia akan berbelanja, dan kalau setahun lebih kurang 2.4 juta. Jadi kita lihat majikan ni yang akan terbeban, ya, kerana kos operasi meningkat, terutama syarikat industri kecil yang saya sebut tadi. Jadi adakah kerajaan sebenarnya bersedia untuk memberikan insentif dan sebagainya supaya pengusaha syarikat-syarikat kecil ni dapat meneruskan perniagaan mereka? Dan kita lihatlah, ya, apabila
gaji dinaikkan, maka segala kos operasi syarikat perlu dinaikkan. Begitu juga dengan kos produk dan juga perkhidmatan. Jadi pada akhirnya rakyat yang merupakan watak pengguna ni dan juga pembeli juga bakal menjadi mangsa kerana terpaksa menanggung kos pembelian yang agak tinggi. Jadi kita lihat pada sektor perniagaan mikro, ya, situasi ini sudah pasti menekan majikan yang baru membangun lalu menyebabkan perniagaan mereka tidak berdaya maju dan akhirnya berkemungkinan akan gulung tikar. Jadi berapa ramai pekerja tempatan yang akan terkesan dengan situasi ini. Dan pengumuman ini sebenarnya saya lihat mungkin nak mengabui mata rakyat atau sebagainya, ya. Dan seterusnya saya ingin merujuk kepada teknologi kecerdasan buatan, itu AI, Artificial Intelligence. Jadi dalam belanjawan 2025 ini diumumkan ada lebih kurang 50 juta untuk industri pendidikan untuk memperluaskan pendidikan dan sebagai persiapan mendepani ancaman keselamatan cyber juga diperuntukkan. Contohnya kita tengok aplikasian teknologi AI ini kita melintasi pelbagai bidang. Mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat asal saja seorang itu celik IT. Jadi saya nampak usaha ini ke arah positif, ya. Namun isunya kini adalah sejauh mana pihak kerajaan mampu mengawal penggunaan AI ini supaya ia tidak disalahgunakan dan menjadi ancaman buat individu dan juga negara. Jadi kita boleh lihat sekarang melalui gambar kita, orang sudah mampu buat, boleh bercakap. Kita tengok hari itu Tun Mahathir boleh bercakap Jepun, ya. Dan akhir-akhir ni ada Tun Mahathir pun menyanyi, Datuk Najib Razak pun menyanyi, PMX pun menyanyi lagu Laksana Bulan, lagu P. Ramlee tapi melalui AI. Atau Tan Sri pun bisa tengok, ya. Jadi ke arah-arah itu baru dari segi nyanyian, belum lagi yang lain-lain. Jadi kita takut. Jadi persoalan saya sebenarnya, apakah pemantauan ke atas sistem dibuat bagi mengelak tingkah laku yang tidak diingini seperti kandungan yang memudaratkan, bias, salah guna dan risiko lain yang tidak dikendaki. Jadi saya lihat kita boleh sekarang ini kita kena lihat melalui gambar kita saja orang boleh sudah mampu buat, boleh bercakap, alih suara dan sebagainya. Jadi dalam arti kata lain, situasi ini pada hakikatnya membuka ruang untuk berlakunya perbuatan sabotaj, ya, terhadap sesiapa yang tidak menyukai kita. Jadi sekiranya ianya ke arah kebaikan, okey, saya tak kisah. Tapi kalau ia mempunyai unsur-unsur khianat dan dendam, maka kesannya amat buruk kerana ia melibatkan reputasi, accountability, seterusnya image dan juga maruah diri akan tercabar. Dan seterusnya saya ingin rujuk kepada rujukan mengenai isu nadir bumi, ya. Jadi kita lihat seperti diketahui umum bahawa ini satu kajian telah dikeluarkan oleh Jabatan Mineral berkenaan dengan nadir bumi di Terengganu. Hasil kajian menunjukkan bahawa negeri Terengganu mempunyai taburan supermagnet, ya, banyak 500,000, ya, dan dapat mengeluarkan hasil lebih kurang 7 bilion, ya. Dan cuma masalah saya sekarang, apa sebenarnya, namun apakah syarat dan SOP tuntas yang ditetapkan oleh kerajaan sebenarnya, ya. Dan saya tidak nak kuasa import ekspor ni terletak pada persekutuan. Jadi dia akan menyekat mana akan mendatangkan kerugian buat kedua belah pihak sebenarnya kalau tidak berjalan dengan secara tuntas. Dan saya juga menyebut dari segi polemik federalisme ni, sampai bila sebenarnya isu royalty ni nak dipolitikkan oleh kerajaan sekarang, ya. Sebab saya lihat banyak dah ya, yang belum dibayar, 1.52 bilion lagi belum dibayar. Sedangkan kita lihat kontribusi ini sebenarnya bermula daripada titik pertemuan yang tidak sihat, ya? Kerana perbezaan dari segi politik. Jadi yang menjadi masalah kerajaan Terengganu. Dan
untuk seterusnya, saya cadangkanlah ya, supaya isu federalism ni disepakatilah ya, dan dilihat supaya ketimpangan terhadap isu ini dapat diperbaiki. Jadi kena rentasi sebenarnya parti ya. Kita tidak boleh melihat kerana dia diperintah oleh pembangkang maka kita sekat dia punya royalti minyak dan sebagainya. Dan seterusnya saya ingin merujuk kepada apa yang disebut ya, ramai yang menyebutlah tentang kenapa ni pihak kita ni tidak menerima MOU ya daripada kerajaan. Saya nak beritahu sekarang okey. MOU sebenarnya bukannya kontrak. Apa yang kita terima selama ini adalah berbentuk kontrak. Sebab kalau kita nampak dia benda nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama. Nampak macam sama tapi bukan dia. Faham-faham lah ya? Ia tidak mengikat dari segi undang-undang sebenarnya. Jadi tujuan adalah untuk matlamat yang sama dan dikongsi bersama. Bukan dengan menghantar satu tawaran kontrak berbentuk kontrak dengan obligasi-obligasi di pihak kita. Ya, obligasi yang menekan pihak-pihak kita. Bukan kita takut untuk istiharta. Sebab kalau MOU semua kena istiharta, okey. Let's go. Kita teruskan. Tapi yang kita terima bukannya MOU. Sepatut MOU ni berbincang antara dua belah pihak, ya, dua orang sana, dua orang sini ke, diturunkan ke dalam dokumen dan itu yang persetujuan bersama, ya. Jadi mungkin kita boleh sebut kalau di Australia dia ada dua, MOU dan juga MOA. Satu Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement. Dua benda berbeza. Yang tu mengikat, yang ni tidak mengikat. Ini nak bagi faham kepada yang tak faham. Dan itu semalam saya tengok jelutong ni, bising. Mengatakan pihak kita takut. Tapi yang kontrak datang tu hanya kepada kita. Kepada ahli-ahli parlimen pemanggang. Dan juga PN. Itu yang masalah. Buat betul-betul kalau nak bagi. Kalau sudi, katakan sudi. Kalau tak sudi, cakaplah tak sudi. Dan akhirnya, saya ingin merujuk kepada satu benda yang agak tular melalui TikTok tempoh hari dan diulangi oleh Julutong juga. Tak ada dalam masa saya nak ucap ni. Julutong ulang balik mengatakan bahawa tindakan kaki tangan majlis daerah ya Besut ni rakus dan tidak berperi kemanusiaan kerana membunuh seekor anjing liar. Ya. Jadi kita kena tengok. Sebenarnya banyak dah aduan ni tentang anjing liar di Besut ni. Dia ada 800 ekor anjing. 131 aduan dah ada. Jangan jadi macam Julutong liar macam tu. Cakap pun. Jadi sebenarnya justifikasi dah ada. Haiwan terbiar ni dia memberi kesan negatif, ya. Masalah kacau ganggu di kawasan, ya. Dan ancaman penyakit zoonotik depan ni atau rabies. Ancaman kecederaan kepada orang ramai. Dan juga kotoran najis di kawasan-kawasan sekitar dan juga atas jalan raya. Boleh menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Banyak justifikasi. Bukan sembrono makna jumpa terus tembak. Boleh minta penjelasan. Peraturan syarat. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kata yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Tadi Besut telah buat satu kenyataan yang amat mengelirukan dan salah. Dia katakan pembunuhan anjing itu boleh dijustifikasi. Tuan Dipertua, menurut Seksyen 29(1)A Akta Kebijakan Haiwan 2015, tak boleh bunuh anjing macam tu. Mesti ikut SOP. Walaupun itu anjing liar, mesti tangkap secara berhemah. Tak boleh cederakan anjing itu. Jadi jangan cakap ini boleh dijustifikasi. Walaupun anjing itu liar, tapi itu bukan anjing liar. Saya nak bagi tahu. Itu anjing ada yang penjaganya. Mana boleh buat macam tu? Jadi sila tarik balik. Ini tak ada apa-apa yang boleh dijustifikasi. Saya saja mengganggu. Saya kata. Bukan, ini Akta Kebajikan Haiwan. Saya cakap. Ini law.
Tadi you cakap boleh, tak boleh justifikasi. Apa-apa pun tak boleh justifikasi untuk bunuh anjing. Kita dah ikut prosedur. You jangan cakap mana boleh bunuh anjing macam tu. Besut. 37.2. Boleh saya ini telah melanggar undang-undang. Mana boleh? Besut saya jagi. Besut ahli parlimen. Awak yang tak faham. Besut ahli parlimen kena pertahankan undang-undang negara. Apa justifikasinya? Mana boleh buat? Tak boleh buat macam tu. Besut saya bagi penjelasan. Ini memang salah. Salah di segi undang-undang. Tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Pergi ke Besut, minta lesen. Besut. Kita ada keluarkan lesen. Undang-undang kecil ada. Betul. Kalau tak ada lesen boleh tangkap, tak boleh bunuh. Besut. Balik baca undang-undang Akta Kebajikan Haiwan 2015. Okey. 37.2 ni. Semua duduk. Kecuali saya. Semua duduk. Saya berbahasa. Termasuk Besut. Duduk. Ni nak sampai ni. Okey, terima kasih. Besut, last word. Terima kasih buat lastnya. Terima kasih. Saya ingin merujuk kepada bantuan lah kepada apa macam kita nak ada rahmah ni, jualan rahmah. Cuma persoalan saya, jualan rahmah ni dia adakah melibatkan ditentukan siapa yang terlibat membeli barang yang dijual sebulan sekali je. Dia tak buat secara setiap minggu ke sebagainya. Sebulan sekali je. Siapa sebenarnya yang betul-betul terkesan atau yang menerima faedah daripada ini, persoalan saya. Adakah melibatkan orang asing dan melibatkan juga T15? Kemungkinan. Mana dia tahu apa yang digunakan modul dan sebagainya. Kita tak tahu. Dah. Itu soalan saya yang. Baik, terima kasih.